Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Empat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini sebelum saya teruskan berita gempa yang mana Tun Mahathir mula menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini dia. Ya, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk terus support Orang Empat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita panas hari ini. Ini dia sahabat-sahabat semua. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year kepada semua penonton-penonton Alright Nampak Channel. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat channel ini. Alright, so mari kita teruskan. Tun Mahathir mula menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Ini benar sahabat-sahabat semua. Sebelum itu, kalau kita imbas semula apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya, sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri, individu yang paling tidak senang tidur, yang paling tidak gembira, yang paling risau adalah Tun Dr. Mahathir. Itu adalah kata-kata daripada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Hari ini apa yang dikatakan itu menjadi kenyataan apabila Dr. Mahathir, Tun M, mula membuat serangan pribadi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kenapakkah semua ini berlaku? Ramai di sana mengatakan, ya Datuk Seri Tun Mahathir begitu takut, khawatir ya dengan Perdana Menteri yang ke-10 saat ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin adakah dia takut kerana akan terbongkar segala penipuan, segala permainan sebelum ini? Adakah mungkin kerana itu beliau mula menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua? Jadi dengan itu mari kita dengar sendiri apakah kenyataan daripada Tun Mahathir yang menyatakan dan juga serangan beliau terhadap Perdana Menteri kita yang ke-10 hari ini tidak lain tidak bukan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi izinkan saya untuk membacakan kenyataan Mahathir ini supaya kita memahami betapa beliau hari ini begitu takut sehingga memulakan serangan kepada PM kita. Ini dia, selepas 24 tahun Dr. Mahathir masih khawatir kemampuan Anwar untuk mentadbir negara. Mungkin bukan sebenarnya dia risau kerana keupayaan, tapi mungkin kalau ada sesuatu yang akan dibongkarkan, musnahlah reputasinya. Mungkin itu yang dia takut. Dan juga ada yang menyatakan Mahathir ini tidak mau orang lain lebih baik daripada beliau. Ya, dia mau mengaku hanya dia yang terbaik. Ya, sekiranya ada yang lebih terbaik, beliau akan cuba menjatuhkannya dengan sedaya upaya. Ini langkah pertama yang sedang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, sahabat-sahabat semua. Itu pendapat saya, bagaimana dengan pendapat Anda? Jadi izinkan saya untuk membaca kenyataan ini ya, yang lahir atau datang daripada Tun Mahathir. Katanya pada awal 1990-an ya, Anwar dilantik Mahathir sebagai timbalan Perdana Menteri sebelum bakal penggantinya itu dipecat daripada jawatan pada 1998. Selepas lebih 24 tahun, Mahathir masih tidak percaya bekas anak dirinya itu boleh menjalankan tugas dengan baik sebagai Perdana Menteri. Itu antara kenyataannya. Kononnya dia tidak percaya Datuk Seri Anwar boleh memimpin mentadbir negara sebagai ketua pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Ya, kalau kita lihat, saya sendiri apa yang saya lihat selepas sebulan ya, lepas sebulan Datuk Seri Anwar ditabalkan, diangkat menjadi Perdana Menteri, kita boleh nampak dengan jelas bukti-bukti nyata ya apabila negara kita sedang mengalami perubahan, sedang mungkin ya berubah ke arah yang lebih baik dari segi ekonomi, dari segi demokrasi, dari segi politiknya, dari segi kestabilannya. Ini yang sedang kita lihat. Walaupun kita boleh melihat kadang-kadang di luar sana pembangkang ya masih menabur fitnah, masih menabur tuduhan pelbagai kepada PM ini, kita percaya ya
mereka hanyalah meroyan karena tidak mendapat kuasa. Seperti mana hari ini Tun Mahathir pula mencuba untuk menyerang pribadi yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi temu bual eksklusif dengan Berita Harian, ya. Mahathir menyatakan kebimbangannya mengenai kemampuan Anwar untuk berdepan kemelesetan ekonomi dan cabaran pemulihan pasca pandemik. Kata Mahathir, ya, ini berdasarkan pandangannya terhadap prestasi Anwar sebagai Menteri Kewangan lebih 20 tahun. Kalau berkata dengan 20 tahun yang lalu, sebenarnya bukti itu sudah dinyatakan, tapi karena kita tahu kesombongan, keangkuhan telah membutakan matanya, Tun Mahathir menyatakan sebaliknya. Itu dia. Dalam temu bual tersebut, Mahathir mendakwa Anwar gagal mencari penyelesaian apabila krisis kewangan Asia 1997 melanda dan lebih rela mengikut pendapat tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang menurutnya berisiko menyebabkan Malaysia muflis. Ya, pada masa saya jadi Perdana Menteri kali pertama, saya pergi cuti selama 2 bulan. Semasa saya cuti, katanya Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri diberi tanggung jawab sebagai pemangku Perdana Menteri, tapi nampak dia tak dapat menangani masalah. Selepas itu pula berlaku krisis kewangan yang sama. Ringgit Malaysia turun nilainya pada masa itu. Anwar juga Menteri Kewangan. Cara dia menangani masalah kejatuhan ringgit itu dengan mengikuti pendapat IMF dan Bank Dunia. Saya berpendapat kalau kita ikut IMF dan Bank Dunia, kita akan jadi muflis dan kita tidak dapat laksanakan dasar ekonomi negara. Itu pendapat dia. Katanya akan muflis, tapi ternyata negara yang adalah negara Malaysia ketika itu boleh bangkit daripada masalah itu, dan akhirnya Malaysia bangkit menjadi Tiger of ASEAN. Jadi kalau dahulu dia katanya boleh muflis, apa yang Datuk Seri Anwar lakukan semua itu hanyalah omongan kosong. Ianya tidak berlaku. Bukti sudah menyatakan Datuk Seri Anwar adalah sebagai seorang Menteri Kewangan yang begitu dikagumi oleh seluruh dunia. Itu dia, sahabat-sahabat semua. Tetapi katanya Anwar tidak ada cadangan lain daripada mengikuti IMF dan Bank Dunia. Sebab itu, saya terpaksa ambil alih tugas Kementerian Kewangan. Saya cari jalan untuk selamatkan negara, katanya dalam temu bual eksklusif di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya baru-baru ini. Wow, inilah kata-kata orang yang suka memutarbalikkan fakta. Kita langsung tidak percaya dengan Tun M ini lagi, ya. Kita harap dia bertobat, ya. Kita harap dia berehat, ya. Rakyat sudah tolak dia. Tempat kuat dia sendiri di Langkawi pun menolak beliau. Ini kan pula suaranya hari ini tidak akan didengar oleh rakyat Marahain di luar sana. Katanya krisis kewangan Asia merupakan permulaan pertelagan antara Anwar dan Mahathir. Ia berakhir dengan pemecatan Anwar pada 1998 sebelum dia dipenjarakan pada tahun berikutnya. Kedua-dua tokoh itu memperbaiki hubungan mereka pada 2016 apabila Mahathir berusaha mendapatkan sokongan pembangkang dalam usahanya untuk menjatuhkan Perdana Menteri ketika itu Najib Razak. Apabila Mahathir selaku pengurus sepakatan menjadi Perdana Menteri sekali lagi pada tahun 2018, persetujuan dicapai bahwa dia akan menyerahkan kuasa kepada Anwar, namun perkara itu tidak berlaku. Sekali lagi, ya, kenapa ini tidak berlaku? Karena ketamakan kuasa, karena ketamakan jawatan, mau berada di tampuk pemerintahan walaupun sudah ada perjanjian dilaksanakan di sana. Akhirnya beliau mencadangkan untuk menumbuhkan kononnya kerajaan perpaduan ketika itu, kerajaan Melayu Islam yang mereka rancang. Namun di akhir langkah itu, Tun Dr. Mahathir mengambil langkah untuk berkecuali dan diteruskan oleh mereka-mereka yang kita tahu mengkhianat mandat rakyat. Antaranya Azmin Ali yang telah dihukum oleh rakyat di Gombak. Muhyiddin telah pun ditolak oleh rakyat. Sebelum ini mereka menjadi kerajaan, hari ini ditolak bulat-bulat. Namun katanya perkara itu tidak berlaku. Pengkritik Mahathir turut mendakwa dia merestui langkah Seritan pada tahun 2022 bagi mengekalkan kuasa dan menafikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Ya, langkah itu bagaimanapun berakhir dengan Mahathir turut hilang kuasa. Sejak itu sokongan terhadap Mahathir mula merosot dan Parti Pejuang yang diasaskannya hilang semua deposit mereka pada PRU yang ke-15. Itu dia. Sahabat-sahabat semua, kerjasama PH dan BN juga pelik katanya. Dalam pada itu mari bekerjasama PH dengan UMNO BN bagi membentuk kerajaan menjelaskan kepercayaan rakyat kepada janji dan pendirian parti itu. Ya, bagi saya ini bukanlah yang dikehendaki. Ya,
kita melakukan pihak secara solo memerintah. Namun karena tidak ada kerajaan ataupun parti yang boleh membentuk kerajaan, istana yang di Pertuan Agong menitahkan untuk membentukkan unity government, atau ditranslate sebagai kerajaan perpaduan. Jadi kerjasama ini sebenarnya bukanlah daripada Pakatan Harapan yang mahukan UMNO, BN, parti lain, JRS, DPS, tetapi karena kita mahu mendengar titah cadangan sendiri daripada yang di Pertuan Agong, dan kita tidak mau menderhaka karena kita tahu keputusan tidak ada sesiapa yang mampu membentuk kerajaan, sahabat-sahabat semua. Namun inilah yang dikehendaki oleh istana. Ini bukan kehendak Parti Pakatan Harapan pun ataupun UMNO sebaliknya. Demi mensejahterakan, demi menstabilkan politik negara, mereka menerima titah yang di Pertuan Agong. Mereka tidak menerhaka seperti parti-parti lain, parti pembangkang ketika ini yang begitu ego menolak titah yang di Pertuan Agong untuk membentuk sebuah kerajaan unity government ataupun kerajaan perpaduan pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, ini yang saya ingin katakan. Bagaimana pula dengan pendapat Anda? Adakah Anda bersetuju bahwa Anwar, Perdana Menteri kita pada hari ini tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai tidak mempunyai keupayaan untuk mentadbir negara kita. Adakah Anda setuju? Mungkin Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen ini. Sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sentiasa memberikan sokongan padu kepada Orang Indonesia Channel. Dan kepada yang belum lagi untuk support, mungkin Anda juga boleh berikan subscribe, komen dan like dan share untuk membantu channel ini lebih didengar oleh rakyat-rakyat di luar sana. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan izinkan saya untuk mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi untuk info dan update yang berikutnya. Sekian. Bye-bye.